asas sains komputer. Konsep asas pemikiran computational. Okey, yang ni kamu dah belajar kan tingkatan 1. Teknik leraian. Bila kita dapat satu masalah tu, memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil. Kemudian teknik pengecaman corak iaitu mengenal pasti persamaan corak pada bahagian masalah yang kecil tu. Masalah yang kecil tadi tu kita kena pasti kita tengok yang mana apa persamaan antara masalah-masalah tu dan apa perbezaan dia. Tu kita panggil proses perbandingan. Seterusnya teknik peniskalaan iaitu mengenal pasti aspek penting dan meninggalkan aspek yang kurang penting. Yang tadi ni tentang pengecaman corak tu kita dah kena pasti kat pengecaman corak tu kita cari apa persamaan antara masalah-masalah kecil tu dan cari apa perbezaan dia. Kemudian dekat peniskalaan tu kita ambil aspek penting, aspek-aspek yang penting daripada perbezaan dan persamaan tu yang penting dan juga tinggalkan yang tidak penting. Dan last sekali ialah teknik pengitlakan iaitu menghasilkan model bagi menyelesaikan masalah yang serupa. Pembangunan atur-cara terdiri daripada 5 fasa. Yang ni kita akan buat lah ni benda ni. Memang kita setengah buat pun. Sekarang ni kita dalam proses yang pertama ni iaitu sedang menganalisis masalah. Bila kita dapat satu masalah, kita kena analisis masalah tersebut. Okey, lepas analisis, pergi kepada reka bentuk atur-cara. Kita design. Kita design macam mana kita nak solution of the problem tu kan. Kemudian yang ketiga, pengekodan. Pengekodan tu maksudnya kita sedang menulis kod arahan dalam Python tu. Kita guna Python tu untuk pengekodan. Yang keempat ialah pengujian dan perpijatan. Kita kena test dulu, run dulu apa kod arahan yang kita hasilkan tu. Dan last sekali ialah dokumentasi. Dokumentasi tu ialah ni lah laporan. Laporan daripada analisis masalah tu sampai kepada hasil yang kita dapat, output yang kita dapat last sekali tu. Macam mana berjaya ke tidak kita menyelesaikan masalah awal tadi tu. Dokumentasi tu, the whole story about the ni lah proses kerja kita ni. Konsep pemikiran computational dalam pembangunan atur-cara. Okay, pemikiran computational ditakrirkan sebagai satu proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okay, ni ialah takrifan dia. Sama lah macam kita belajar form 1 dulu, benda yang sama, takrifan dia saja. Keyword dia kat situ, tujuan dia untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin. Kita menggunakan bantuan mesin iaitu komputer ni lah. Alright. Tengok pada fasa yang pertama iaitu fasa analisis masalah. Dalam fasa ini pengaturcara akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perisian serta sasaran pengguna. B. Mengenal pasti input, proses dan output bagi atur-cara yang akan dibina. Dalam proses atur-cara kita tu mesti ada input, masukkan. Pengguna perlu masukkan data apa. Proses, apa yang akan diproses dan hasil dia tu apa yang akan dipaparkan. Input, proses dan output. Okay, dalam proses ni dia ada sama ada formula ke, formula pengiraan. Input tu kita masukkan data mentah. Contohnya macam kita masukkan nak kira BMI. Jadi kita masukkan input kita ialah apa? Apa input yang perlu dimasukkan untuk kira BMI? Siapa boleh jawab? Tinggi dan berat. Okey. So input dia ialah tinggi dan berat. Kemudian proses dia ialah formula tu lah. Formula tu iaitu BMI sama dengan berat bahagi tinggi kuasa 2 kan? Betul tak berat di atas? Berat bahagi tinggi kuasa 2. Tinggi tu mesti dalam meter kuasa 2. Dan output dia ialah BMI tu lah. Itu contohnya. Okey, yang ketiga
kita juga perlu membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Gunakan teknik leraian. Tengok fasa pertama nah. Teknik leraian digunakan untuk menganalisis masalah dengan memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil. Contoh masalah besar di sini ialah membina atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah gelanggang bola tampar. So masalah besar dia ialah yang tu nah, mengira luas dan perimeter. So kita kecilkan masalah dia dengan kita mengasingkan satu pengiraan luas dan satu lagi pengiraan perimeter. Fasa kedua kita ialah reka bentuk atur cara. Dalam fasa ini pengatur cara akan pertama menulis sudukut. Sudukut ni apa? Dalam algoritma, algoritma. Algoritma tu apa? Algoritma itu ialah langkah-langkah. Contohnya cikgu kata, apakah langkah untuk menghasilkan air kopi? Air kopi contohnya. Jadi yang pertama, start dengan mula, kemudian buat apa? Bercuit air kopi buat macam mana? Pandai tak bercuit air kopi? Kan pun pandai bercuit Milo lah. Buh kopi, lepas tu buh air panas. Pandai. Buh kopi, buh air panas, lepas tu bubuh. Ada langkah dia tu, tak bolehlah langkah-langkah tu maksudnya dia ada step by step tu masuk algoritma dia. Maksud algoritma itulah step by step. Kemudian algoritma ni pecah pula kepada dua, iaitu yang pertama sudukut dan yang kedua ialah carta alir. Okey, sudukut ni maksudnya kita tulis. Contohnya mula, masukkan serbuk kopi. Nampak tak? Masukkan gula. Dekat depan tu, kataan depan tu ialah kata kerja. Kata kerja, masukkan, kira, macam itulah. Okey, sampailah mula, awal sekali ialah mula, perkataan mula dan diakhiri dengan tamat. Okey, itu sudukut. Carta alir pula, kita lukis dalam bentuk carta alir. Faham tak? Atas sekali kita lukis mula, lepas tu mesti ada yang penting dalam carta alir ni ialah anak panah. Anak panah dia akan turun. Lepas mula apa? Lepas tu apa langkah? Ada flow dia. Faham tak? Dia ada flow. Flow dia start daripada mula sampai kepada tamat. Tu beza sudukut dan carta alir. Cara tulis saja tapi benda yang sama. Faham tak benda yang sama? Langkah dia sama, cuma cara tulis dia je yang berbeza. Okey, B, melukis carta alir. Tu dia sebut dah. Melukis carta alir. Carta alir dan sudukut ni adalah algoritma. Kemudian C, mereka bentuk antara muka pengguna, interface. Mereka bentuk antara muka pengguna. Kita nak design macam mana? Nak pop up dekat pengguna tu. Kita kena design jugalah. Faham tak antara muka ni? Bila kamu tekan, contohnya bila kamu tekan Chrome tu, dia keluar. Itu kita panggil antara muka. Apa yang dia pop up tu? Boleh faham istilah-istilah cikgu ni? Pop up ni. Bila kamu tekan Chrome, dia keluar. Benda yang keluar tu kita panggil pop up. Teknik pengecaman corak. Yang pertama tadi, fasa 1 tadi kita guna teknik apa? Leraian kan? Ingat fasa yang kedua, pertama teknik pengecaman corak. Okey, bahagian kecil tadi ingat masalah kita tadi untuk mengira luas dan perimeter gelanggang tu kan. So, bila kita kecilkan masalah tu, pengecaman corak tu maksudnya apa? Kita kena pasti persamaan dan perbezaan. So, kat sini, dia bagi contoh sini, input yang diperlu untuk mengira luas gelanggang bola tampar, input yang diperlukan adalah panjang dan lebar. Maksudnya pengguna kena masukkan panjang dan lebar input dia. Untuk mengira perimeter pula, input yang diperlukan adalah panjang dan lebar. Jadi sama tak? Sama maksudnya ini adalah persamaan dia. Dia nak nampak persamaan je, tak nampak perbezaan je, tak apalah. Tak ada masalah yang tu, maksudnya dia buat perbandingan dari segi persamaan. Seterusnya, teknik peniskalaan.
Masih lagi di fasa 2 tapi sekarang ni kita guna teknik yang kedua. Teknik peniskalaan. Dia buat apa? Teknik peniskalaan ni kita fahamlah kan. Mengambil lah. Mengambil aspek penting dan abaikan aspek tidak penting tu kan. Jadi setelah corak dicamkan, corak diteliti untuk meninggalkan aspek kurang penting dan beri penekanan pada aspek penting. Pemboleh ubah merupakan jenis corak dicamkan, panjang dan lebar merupakan aspek penting. Okey, pemboleh ubah merupakan jenis corak yang dicamkan. Okey, pemboleh ubah tu apa? Nama pun pemboleh ubah. Maksudnya dia adalah berubah-ubah. Berubah-ubah dari segi apa? Nama dia tetap sama tapi nilai dia boleh berbeza. Contoh macam kita kata panjang. Panjang, pengguna masukkan panjang. Panjang tu adalah pemboleh ubah. Kita boleh masukkan berapa saja nilai yang kita suka. Itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dalam kita beratur cara ni, kita boleh create sendiri nak namakan dia apa. Kadang-kadang kita tulis, tapi dia ada beberapa syarat dalam pemboleh ubah ni. Syarat-syarat dia ialah, kalau kita nak tulis pemboleh ubah, contohnya kita nak kata panjang gelanggang. Kita tak boleh ada spacing. Panjang gelanggang tak boleh ada spacing. Sebab itulah biasanya pengatur cara ni dia akan tulis macam panjang gelanggang, dia akan panjang underscore gelanggang. Faham tu nah? Syarat dia tidak boleh Faham cikgu. tidak boleh ada spacing. Dan ada beberapa syarat lagi lah. Okey, kemudian seterusnya panjang dan lebar merupakan aspek penting. So kat sini pemboleh ubah dia ialah panjang dan lebar. Okey, luas gelanggang bola tampar panjang kali lebar, perimeter gelanggang bola tampar panjang tambah lebar kali 2. Yang ni ialah formula Fasa 2 lagi iaitu kita guna teknik yang ketiga iaitu teknik pengitlakan. Pengitlakan tu maksudnya kita ada model penyelesaian tu kan berdasarkan maklumat diperolehi daripada leraian dan peniskalaan, maka algoritma diperlukan untuk menyelesaikan masalah pengiraan. Algoritma komputer biasanya terdapat dalam bentuk sudukut dan carta alir macam cikgu sebut tadi algoritma tu. Mula ni contoh sudukut contoh sudukut mula masukkan panjang lebar. Okey, di sini nampak ada nombor. Kenapa ada nombor ni? Supaya mudahlah untuk kita nak, kadang-kadang bila ni kamu tengok sudukut yang pendek, kadang-kadang sudukut yang panjang sampai boleh dua muka surat tu, kita sampai kita tak boleh nak cam kan. Jadi bila ada nombor kat depan ni, kita boleh cam nombor 5, nombor 4, boleh sebut macam tu saja. Okey, jadi sebab itulah dinomborkan. Mula dengan satu ni lah, satu mula. 2 masukkan panjang, lebar. 3 kira. Okey, lepas tu dia ada 3.1. Luas gelanggang bola tampar sama dengan panjang kali lebar. 3.2. Perimeter gelanggang bola tampar sama dengan panjang tambah lebar. Tak silap cikgu, kena kali dengan 2, betul tak? Panjang tambah lebar kali 2 kat sini. Betul tak? Ya betul cikgu. Betul. Ini formula ni tak silap sikit. Kali 2. Okey, yang keempat papar. Nampak tak? Semua dia guna verb verb ataupun kata kerja. Luas gelanggang bola, kira papar luas gelanggang bola tampar, perimeter gelanggang bola tampar. So papar. So kat sini kamu faham dah dan tamat. Nombor 2 ni ialah apa kita panggil? Input. Nombor 3 ni apa? Proses. 4 Output. Okey. Faham. Faham no? Cikgu rasa macam kamu faham. Okey, seterusnya. Yang ni pula dalam bentuk carta alir. Carta alir. Mula, masukkan panjang, lebar, kira luas bola tampar sama dengan panjang kali lebar, kira perimeter gelanggang bola tampar sama dengan panjang tambah lebar kali 2, papar luas gelanggang dan last kali tamat. Nampak flow dia tu. Anak panah ni cukup penting. Tak boleh garis saja dia mesti ada arrow. Ni segitiga kat ujung tu. Okey, carta alir bagi mengira luas
dan perimeter. Okey, sekarang kita pergi ke fasa pengekodan. Sebelum tu cikgu nak tanya, fasa pertama tadi ni fasa apa? Cikgu nak tanya Haifa. Okey, fasa pertama nama apa? Analisis masalah. Okey, apa dia teknik yang kita guna untuk analisis masalah? Teknik leraian. Okey, bagus. Nak tanya Nadia? Ya, saya. Fasa kedua? Fasa kedua, reka bentuk atau cara. Okey. Teknik apa yang kita guna? Sambung yang tadi. Kalau yang tadi yang kita guna teknik pertama kan? Teknik pengecaman corak. Pengecaman corak yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, teknik banding skalaan. Yang ketiga? Teknik pengilakan. Nurin? Ya, cikgu. Okey, apa fasa kedua? Reka bentuk dan atau cara. Okey, apa benda yang ada dalam apa bentuk. perlu kita buat dalam tiga benda kat situ tu? Dalam reka bentuk atau cara tu. Menulis sudukut. Sudukut, kita panggil sudukut. Lepas tu melukis. Sudukut. Carta alir. Melukis carta alir. Yang satu lagi? Mereka bentuk Antara muka pengguna. Antara muka interface. Okey, kita masuk fasa yang ketiga. Okey, dalam fasa ini pengatur cara akan. So, dalam fasa pengekodan ni kamu kena ada dah lah dalam komputer kamu perisian Python ni. Perisian Python. Okey. Cara nak download perisian Python ni ada dalam YouTube cikgu nah. Cari kat channel cikgu tu cara-cara untuk how to install Python. Boleh dah buat? Boleh. Install siap-siap nanti nah. Nanti install siap-siap. Okey, dalam untuk pengekodan ni dalam fasa ini pengatur cara akan memilih bahasa pengatur caraan. Okey, bahasa pengatur caraan yang kita gunakan ialah apa? Python ni. Misalnya Python dan perisian misalnya Python. Yes, kita akan guna Python dan perisian pengatur caraan misalnya scripter dan idle. Okey, kita guna IDLE tu idle. Mengekut atur cara berdasarkan sudukut dan carta alir. Tadi kita dah tahu dah kan apa dia punya flow ataupun algoritma kan untuk penyelesaian masalah kita. Jadi sekarang ni kita perlu tulis balik dalam bentuk kod arahan, dalam bentuk segmen kod. Dia tak sama macam kod arahan ni, cara tulis dia tak sama macam kita tulis algoritma sudukut tak sama. Cara dia tak sama tapi maksud dia sama. Faham tak? Cara tulis bahasa dia tak sama. Tu dia dipanggil bahasa pengatur caraan. Kita tulis sekarang ni bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Tapi bahasa pengatur caraan ni dia ada special cara tulis dia tu. Sebab apa special? Sebab kita untuk pastikan komputer tu faham apa bahasa yang kita cuba sampaikan tu. Apa yang kita cuba sampaikan tu komputer faham. Kenapa dia perlu faham? Sebab dia akan proses untuk hasilkan output. Alright. Fasa 3 kita guna beberapa teknik Pertama teknik leraian. Okey, masalah besar dia ialah menulis kod bagi input, proses dan output. Masalah besar tu. Nulis kod bagi input, proses dan output. Bahagian kecil. Pertama, pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. So, kita kena kenal pasti pemboleh ubah dan pemalar. Macam cikgu kata tadi, pemboleh ubah tu ialah yang kita boleh ubah. Contohnya, input yang kita boleh ubah.
Contohnya macam tadi ni nak kira gelanggang panjang, pendek, panjang dengan lebar. Okey, nak kira BMI tadi apa? Berat, tinggi. Dan satu lagi ialah pemalar. Pemalar di sini ialah benda yang tidak boleh diubah. Nah, tidak boleh diubah tu maksudnya dia adalah standard untuk, maksudnya orang semua boleh tahu dah. Contohnya kita nak kira BMI. BMI sama dengan tinggi BMI. BMI tu adalah pemalar. Sebab apa? Pemalar? Sebab dia tidak boleh diubah. Memang formula dia memang macam tu. Formula dia macam tu. Contoh lagi satu. Pi. Pi nah. Pi pun tidak boleh diubah nilai dia. Pi nilai dia apa? 3.142 kan? Okey, tidak boleh diubah. Itulah maksudnya. Faham tak yang tu? Faham. Boleh ubah tu dengan pemalar. Beza dia, pemalar tu tetap, boleh ubah, boleh berubah-ubah ikut. Bahagian kecil yang kedua ialah menulis kod input. Okey, input. Input dia kita nak pengguna masukkan apa? Kita nak pengguna masukkan apa? Contohnya berat. Jadi kita guna pemboleh ubah berat. BERAT. Itu adalah pemboleh ubah kita yang pertama. Nah, contoh macam kira BMI tadi kan. So, input dia ialah berat. So, kita tulis berat tu ialah pemboleh ubah kita yang pertama untuk pengguna masukkan input. Cara tulis dia ada, patutnya cara tulis dia dalam tingkatan 2 nah. Dalam tingkatan 2 tapi tak apa. Tengok dulu yang ni nah. Nanti kita patah balik. Kemudian yang ketiga, menulis kod proses. Okey, kod proses ni lebih kepada formula lah. Lebih kepada formula. Dan last sekali menulis kod output. Dan kod output ni pula lebih kepada paparan, papar hasil dia. Kenapa kena ada pengisytiharan kat atas ni? Declaration. Kenapa perlu declaration? Sebab sekali kita declare pemboleh ubah, contohnya berat sama dengan apa, ini sama dengan apa kan. Maksudnya sepanjang kod arahan tu dia faham dah kalau BERAT tu bermaksud seperti yang diisytiharkan di atas. Faham tak? Dia akan guna sampai habis segmen kod kita tu. Sebab tu kita kena declare pemboleh ubah tu. Okey, yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Maksud pengecaman corak ialah persamaan dan perbezaan. Jadi apa persamaan dia? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah panjang dan lebar. Perbezaan dia nilai luas dan perimeter gelanggang bola tampar. Contoh, luas sama dengan panjang kali lebar, perimeter sama dengan panjang tambah lebar kali 2. Okey, apa maksud persamaan dan perbezaan dia dekat sini ni? Okey, panjang dan lebar kita masuk sama lah. Contohnya kalau panjang 5, nilai dia 5, lebar nilai dia 5. Kalau perbezaan dia hasil yang kita dapat tu. Contohnya kalau luas 5 darab 5 berapa? 25. Tapi kalau perimeter 5 tambah 5, 10 kali 2, 20. Sama persamaan dan perbezaan dia. Bisa tengok tak benda ni? Bisa cikgu. Bisa. Oh, Alhamdulillah. Maksudnya kamu dah research banyak benda dah ni. Okey. Yang ni kita panggil apa? Kod arahan. Kod arahan. Okey. Yang ni lah idle apa? Cerita tadi. Idle Python tu ya. Okey. Bila kita nak tulis kat sini nampak ada warna merah ni. Cikgu habaq siap lah ni. Patutnya benda ni tingkatan 2 nah. Dalam kod arahan juga maksud siap. Kalau kita tulis tanda pagar, tulis dia naik warna merah macam ni, maksudnya benda ni diabaikan oleh kod arahan tu. Kod arahan tu tak baca. Kita je yang baca. Komputer tak baca, kita je baca. Faham maksud cikgu? Faham. Ni untuk kita sendiri faham lah apa yang kita sedang tulis kalau tanda pagar macam ni. Itu cara bagi mengira luas dan perimeter sebuah gelanggang bola tampar. Pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Input. Okey, ni pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Okey, input.
Input tu maksudnya masukkan. Panjang sama dengan masukkan kat sini ni maksudnya apa? Masukkan maksudnya data yang akan dimasukkan oleh pengguna tu. Panjang sama dengan float. Kenapa guna float? Float ni kita panggil jenis data. Hampa catat lah apa cikgu tulis, cikgu abang tu. Cikgu abang siap nanti supaya apa, bila kita pi ke tajuk tu nanti hampa tak jakun sangat. Jakun. Tak terkejut sangat dengan istilah-istilah tu nah. Okey, panjang sama dengan float. Float ni ialah jenis data. Jenis data yang maksudnya ialah nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan bukannya nombor perduaan perpuluhan tu. Nombor perpuluhan tu 7.8, 8.9 kan. Tu kita panggil nombor perpuluhan. Nah, bukannya satu lagi nombor yang tak ada perpuluhan tu. Contohnya 5, 4, 3. Dia tak ada perpuluhan. Nombor apa orang panggil macam tu lah. Nombor bulat ni. Nombor bulat kan. Okay, float. Float lawan pada float apa? Kalau float perpuluhan, lawan dia ialah integer. Nah, integer lah, int. Dia punya singkatan dia int, integer. Integer tu untuk nombor bulat. 4, 3, 5 macam tu. Okay, kemudian dekat sini input. Input tu maksudnya pengguna masukkan lah. Kemudian masukkan panjang. Dia buat macam ni. Ini cara tulis dia nah. Masukkan panjang. Dia buat ruang kat sini. Tutup kurungan. Maksudnya yang ni ialah apa, yang hijau ni ialah apa yang akan dipaparkan. Apa yang akan dipaparkan kepada pengguna. Input ni ialah maksudnya ialah pengguna akan masukkan, dan float ni ialah maksudnya kita boleh masukkan dalam perpuluhan. Nah, pengguna boleh masukkan dalam perpuluhan. Contohnya dia nak masukkan panjang 9.7. Tak apa, tak ada masalah. Okey, yang kedua lebar pun sama. Untuk pemboleh ubah yang kedua ialah lebar, float. Masih sama dengan atas, masukkan lebar. Okey, ini ialah apa yang akan dipaparkan pada pengguna. Okey, ini input, selesai. Kemudian yang kedua proses. Proses dia ialah dalam formula lah. Luas sama dengan panjang, darab, lebar. Kena ingat nah, harus diingat. Kalau atas ni bila kita dah declare sesuatu ejaan macam tu, kalau panjang, kita huruf kecil semua. Bawah ni pun kena kecil semua. Nah, pun sama. Lebar kecil, ni pun kecil. Cara nak tulis dia tu nah. Bila kita isytihar macam tu, macam tu lah kita akan guna sepanjang segmen kod yang kita akan buat tu. Okey, perimeter sama dengan panjang tambah lebar kali 2. Sini salah ni. Tengok yang orang hasilkan PowerPoint ni pun ada masalah kat ni. Nampak tak? Apa kesalahan dia kat sini? Apa ralat dia? Ditulis panjang tu P huruf besar. Panjang tu P huruf besar. Okey, pandai. Dia declare kat atas huruf kecil, tiba-tiba bawah huruf besar. Ni bila kita run ni, dia akan jadi error. Nah, akan jadi error. Sebab tak sama. Sepatutnya kena bagi sama. Okey, dan output dia print luas gelanggang bola tampar ialah luas. Nampak tak? Malar nah, dia tetap. Kalau luas mesti panjang darab ni. Dia guna darab lebar. Tak boleh luas, panjang tambah lebar. Dia akan tak dapat hasil yang kita nak lah. So bila dah ni kita panggil formula yang dah di standard lah. Standard PowerPoint macam ni. So tidak boleh berubah. Dia dipanggil apa? Pemalar. Ingat, perimeter pun sama. Dia pun sejenis pemalar juga. Sebab dia ada formula khas untuk dia. Okey, jadi output dia print. Kena ada perkataan print. Print ni maksudnya papar nah. Papar. Tengok cara dia tulis print. Print ni semua huruf kecil. Nampak? Yang ni pun pemalar juga ni. Print ni. Maksudnya dah declare macam tu dah cara nak tulis. Komputer faham print semua huruf kecil. Luas gelanggang. Kamu nampak kat sini. Print ni perlu diisytihar tak print? Print ni tak perlu isytihar. Nah, sebab dalam Python memang dia guna print. Kataan print tu. Nampak dia pun warna ni kan. Warna purple macam ni. Maksudnya yang difahami oleh komputer tu lah. Perkataan-perkataan dalam komputer dah ni. Macam float, input. Nah, maksudnya yang dah ada dalam perisian ini. Tapi kalau yang ni kita reka perkataan panjang, lebar.
Sebab mungkin orang putih akan tulis apa? Panjang apa? Length. Length dengan width kan? Length. Length dengan width. Bawah ni luas apa luas? Wide. Wide perimeter jugalah. Okay. Ya. Jadi ni bahasa kita sendiri. Kita declare bahasa kita. Sebab tu ada pengisytiharan kat sini. Tapi kalau perkataan-perkataan macam ni, float, input, print, yang ni dah termaktub dalam perisian ni. Dah komputer faham dah maksudnya apa. Tak perlu declare. Yang komputer dah faham, tidak perlu declare. Tapi kalau yang komputer belum faham ni, kita kena declare. Macam tu je cara dia. Faham tak? Faham. Senang je kan? Faham. Okay, contoh kod arahan bagi input, proses dan output dalam bahasa pengatur caraan Python. Okay, masuk ke fasa 4 iaitu fasa pengujian atur cara dan penyah perpijatan ralat. Pengujian atur cara dan penyah perpijatan ralat. Pengujian ni maksudnya kita akan, bila kita siap atur cara tu, kita kena run kan dia. Buat uji lari kita panggil uji lari. Cara tu. Lepas tu bila tiba-tiba ada pop-up arrow ke apa ke, kita akan baiki. Maksud baiki kat situ maksud penyah perpijatan ralat. Maksudnya kita nyah perpijatkan ralat tu. Kita buang ralat tu. Ataupun kita baiki ralat tu. Okey, dalam fasa ini pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat dalam atur cara. So ada 3 benda kat sini. Pertama, menguji. Okay, dia akan buat uji lari tu untuk apa? Mengesan. Macam mana kita nak kesan? Komputer akan paparkan kat mana arrow kat mana-mana kan untuk kita baiki tu. Dan betulkan sebarang ralat. Dan kita pun akan baiki apa yang dikesan oleh komputer tu. Apa yang dibagi tahu oleh komputer, sini salah, kita pun nak baikilah macam tu. Okay, B, mengenal pasti ralat yang ada. Terdapat 3 jenis ralat iaitu. Okay, 3 ralat. Pertama, ralat syntax error. Ralat yang disebabkan oleh penggunaan bahasa pengatur caraan yang tidak betul. Okay, bahasa pengatur caraan yang tidak betul contohnya macam tadi lah. Kat atas kita declare panjang huruf kecil semua kan. Tiba-tiba kat bawah, bila kita nak buat calculation tu, kita tulis huruf besar P tu panjang. Jadi dia akan kesan lah. Ada error kat sini. So kita baiki ejaan contohnya. Yang kata syntax ni lebih kepada perkataan, bahasa dia. Bahasa dia yang tak betul sebenarnya. Okay, tak apa. Kemudian ralat masa larian, runtime error. Ralat yang disebabkan oleh kemasukan data tidak menepati kehendak arahan. Ralat ini boleh menyebabkan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat. Okay, contohnya macam kita masukkan data, katalah dia nak data dalam bentuk INT. INT tu data apa? Siapa boleh jawab? INT tu data Integer. apa? Integer untuk nombor apa? Bulan. Nombor bulat, pandai. Okay, contohnya dia kata kat situ data jenis integer. Tapi kita masukkan data string. Data string tu maksudnya huruf kita masukkan data huruf. Dia suruh masukkan umur anda. Masukkan umur anda data jenis integer tapi kita tulis FA. So, salah lah kat situ. Kita panggil ralat masa larian. Dia akan pop up ralat. Seterusnya, ralat logik. Ralat yang disebabkan oleh kesilapan logik pengatur cara atau cara yang menghasilkan output yang salah. Okey, ralat logik ni lebih kepada matematik lah. Contohnya, benda yang sepatutnya kita bahagi, kita pi darab. Patutnya tambah, kita pi tolak. Maksudnya, kita akan dapat benda yang hasil dia tu yang kita dapat tu tak seperti yang kita kehendaki lah. Faham tak? Contohnya kamu nak kira BMI. BMI sepatutnya berat bahagi tinggi kuasa 2. Tapi kamu silap tulis BMI sama dengan tinggi bahagi berat kuasa 2. So, tengok-tengok tu dia beratus-ratus BMI yang kamu dapat.
Tak logik. Tak logik lah penyampaian kamu tu. Jadi tengok balik. Rupanya silap dekat formula. Ada faham? Faham. Yang pertama dia guna teknik leraian. Okey, bahagian kecil dia apa? Menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Yang kedua, menguji kod input, menguji kod proses dan menguji kod output. Yang kata kod ni apa? Kod ni maksudnya tulisan kita tu. Cara tulis kita tu. Sebab tu dia panggil segmen kod. Tulisan tu. Kalau segmen kod tu maksudnya satu kod arahan yang panjang macam tu kita panggil segmen kod. Tapi kalau macam kod dia spesifik, ni kod input, yang ni kod proses, yang ni kod output. Yang kedua ni adalah teknik pengecaman corak. Okey, kalau menguji kat sini adalah persamaan dan ini adalah perbezaan. Persamaan dia ialah kita buat benda yang sama ni. Menguji isytihar kod, menguji kod proses, menguji kod output, buat benda yang sama. Tetapi perbezaan dia ialah apa? Perbezaan dia ialah tindak balas. Tindak balas daripada uji lari yang kita lakukan tu. Uji lari. Ujian yang kita buat, pengujian yang kita buat tu, apa tindak balas dia? Tindak balas dia sama ada berlaku ralat sintaks, ralat masa larian ataupun berlaku ralat logik. Peniskalaan. Peniskalaan ni maksudnya ambil yang penting dan abaikan yang tak penting. So, kita tengok. Penentuan aspek penting terdiri daripada menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Yang pertama dulu. Semua pemboleh ubah diisytiharkan dengan betul dari segi pertama jenis data. Jenis data yang cikgu kata tadi ni. Okey, cikgu masuk sikit data boleh tak? Boleh cikgu. Okey, data ada 3 jenis. Data ada 3 jenis. Buat map tulis dekat mana-mana. Data ada 3 jenis, iaitu pertama kita panggil teks. Teks. Yang kedua nombor. Dan yang ketiga boolean. B-O-O-L-E-A-N. Boolean. Teks, nombor dan boolean. Okey, dapat teks pula ada 2 jenis. Teks cabang lagi kepada 2, iaitu teks yang pertama kita panggil char. Karakter tu kita ambil perkataan C-H-A-R saja. Dia punya singkatan dia char. C-H-A-R tu ialah apa? Huruf. Huruf. A, B, C, D huruf. Tapi kalau string, ejaan dia S-T-R-I-N-G. Tapi singkatan dia STR. STR tu untuk word. Ada beza tak word dengan huruf? Ada kan? Word tu satu perkataan. Tapi kalau huruf tu satu huruf. Okey, itu teks. Yang kedua nombor. Nombor pun ada 2 jenis, iaitu sama ada nombor bulat ataupun nombor apa tadi cikgu sebut? Perpuluhan. Okey, kalau nombor bulat ni, nombor bulat lah, tak ada perpuluhan. Nombor 4, 8. Okey, kalau nombor perpuluhan, dia ada perpuluhan. 5.3, 5.4. Okey, dan satu lagi boolean. Okey, boolean ni ialah untuk ada 2 jenis saja. Ada 2 juga, iaitu sama ada benar atau palsu. True atau false. Yang kedua, kesesuaian nama dan nama dieja dengan betul. Nama dieja dengan betul ni. Kenapa kita kena betul? Maksudnya betul kat sini ni apa? Apa yang kita declare di atas tu, pengisytiharaan kat atas tu, kat bawah-bawah dia tu pun mesti sama dengan yang diisytihar tu. Kemudian diberi nilai permulaan. Initialize. Okey, nilai permulaan ni untuk pengiraan. Kalau untuk pengiraan, contohnya kita nak count berapa pemboleh ubah yang kita gunakan ialah contohnya merah. Okay? Merah kita nak 5 kali dia ulang. Okay, kita isytiharkan.
Isytiharkan macam mana? Kita kata merah sama dengan kosong. Tu maksud dia. Merah sama dengan kosong. Sebab merah ni bukan jenis input Yang tadi kita tengok contoh tadi ni input. Maksudnya pengguna masukkan data. Tapi sekarang ni untuk count kira. Untuk kira tu kita kena initialize dia punya value awal dia tu. Okay, yang kedua menguji kod arahan input. Pastikan pemboleh ubah panjang dan lebar digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Ialah bila kita dah kata dia adalah pemboleh ubah, maksudnya nilai dia tu akan digunakan lah sepanjang proses tu. Okey, menguji kod arahan proses. Formula yang digunakan adalah betul. Yang kedua, logik atau susunan adalah betul juga. Yang keempat, menguji kod arahan input. Menguji kod arahan output. Output yang dipaparkan adalah tepat dan betul. Sebab itulah setiap kali kita buat kod arahan ni kita akan ada semakan meja. Tulis. Semakan meja. Semakan meja tu maksudnya kita belum run lagi. Kita belum tulis lagi kod arahan. Semakan meja sebenarnya boleh berlaku semasa kita buat algoritma tu. Masa kita buat algoritma, kita buat semakan meja. Apa maksud semakan meja ni? Maksudnya kita tulis input berapa yang kita tulis input dan berapa output yang akan dihasilkan. Input dan output yang akan dihasilkan. Kemudian bila kita run, bila kita tulis kod arahan dan runkan dia, pastikan dapat seperti apa yang kita kehendaki. Tu kita panggil salah satu cara untuk menyemak daripada berlaku ralat. Output yang dikehendaki mesti sama dengan output yang diperoleh. Faham tak? Dikehendaki dengan diperoleh tu dua benda berbeza. Apa yang kita nak dengan apa yang kita dapat. Kalau apa yang kita nak tak sama dengan apa yang kita dapat, mesti ada berlaku ralat kat situ. Okey, last kali pengitlakan. Menghasilkan satu senarai semak yang dapat digunakan semasa pengujian dan penyahpepijatan sesuatu atau cara. Okey, pengitlakan model yang digunakan di sini ialah satu senarai semak. Satu senarai semak. Checklist. Okey, habis. Fasa yang kelima. Fasa dokumentasi. Okey, dokumentasi menggunakan teknik leraian. Masalah besar dia apa? Menyediakan dokumentasi. Macam nak teriak je kan dokumentasi. Tak apa, jangan teriak lagi. Kita tengok, kita selesaikan satu persatu. Bahagian kecil dia, pertama, kamu kena pasti dua jenis dokumentasi yang perlu dihasilkan. Pertama ialah dokumentasi dalaman dan yang kedua ialah dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran ni ada dua jenis juga. Pertama dokumen pusaka, ejaan ni Dokumen pustaka. Maksudnya yang kita selalu hasilkan laporan-laporan tu lah. Laporan daripada awal sampai akhir tu. Kita panggil dokumen pustaka. Dan satu lagi panduan pengguna. Bila kita dah ada benda, dia dah ada apa panggil? Bila kita dah ada sistem kita panggil sistem. Bila kita dah ada sistem ni, kita mesti juga ada panduan pengguna. Sebab akan ada pengguna yang nak guna sistem ni. Jadi dia tak tahu macam mana nak guna. Jadi kita ajak dia, kita bagi dia panduan pengguna. Kita beli apa-apa barang mesti dia ada manual pengguna, betul tak? Betul. Itulah fungsi panduan pengguna ni. Ini kita punya sistem ni macam barang jugalah. Barang untuk digunakan oleh orang. Jadi kita kena sediakan juga panduan pengguna. Okey, teknik pengecaman corak. Tadi ni tadi leraian. Okey, pengecaman corak. Satu persatu kita kena pasti. Pertama sekali ialah dokumentasi dalaman. Maklumat penting dalam atur cara merupakan corak yang telah dicamkan.
komen tentang tujuan dan fungsi dilakukan oleh setiap bahagian barisan kod arahan. Apa benda kat sini ni? Ingat lagi tak? Tadi kita ada tengok satu contoh segmen kod kan? Perasan tak ada tanda pagar tu, hashtag tu? Pasal. Benda tu lah. Benda tu masuk kat sini nah. Hashtag tu, maklumat penting tentang atur cara. Komen tentang tujuan dan fungsi dilakukan oleh setiap bahagian baris kod tu. Setiap kali kita nak buat baris kod tu, kita akan letak tanda pagar tu. Maksudnya untuk apa, tujuan apa, tajuk dia apa. Untuk apa tujuan dia? Untuk kita faham apa tujuan kod arahan tu. Kod bukan kod arahan semuanya, kod tersebut. Kod tu maksudnya apa? Satu baris kod tu. Kod kita panggil. Okey, yang kedua ialah dokumentasi luaran. Pusaka lagi. Dokumen pustaka. Maklumat teknikal tentang atur cara untuk tujuan rujukan, penyelenggaraan dan penambahbaikan. So, tujuan dia untuk apa? Pertama ialah rujukan. Kod lah satu hari nanti ada orang nak buat sistem macam kita kan. So, dia akan ambil rujukan lah. Contoh kan, rujukan dia. Penyelenggaraan maksudnya tiba-tiba ada contohnya pengetua kata saya rasa tak payah buat macam ni, kita ubah sikit boleh tak nenek-nenek. Jadi kita pun boleh selenggara penyelenggaraan kita ubah suai ke apa, dan penambahbaikan. Dan yang ketiga, dokumentasi luaran. Panduan pengguna, maklumat tentang cara menggunakan atau melaksanakan arahan. Okey, sekarang ni kita guna teknik peniskalaan. Sekali lagi, peniskalaan tu ialah apa? Abaikan aspek yang tidak penting, fokus pada aspek penting. Okey, pertama kita pergi ke dokumentasi dalaman. Apa aspek penting dia? Penulisan komen untuk menerangkan fungsi setiap bahagian atau sesuatu baris kod atau cara. Komen tu maksudnya hashtag dekat segmen kod kita tu. B, dokumentasi luaran ataupun dokumen pustaka ni. Maklumat yang diperoleh oleh seorang pengatur cara. Ni hampa kena tahu ni. Tarikh, nama pengatur cara, tujuan atau penggunaan cara, keperluan sistem pengendalian, keperluan perkekasan, keperluan perisian, algoritma dan last sekali ialah kod arahan. Yes. Ni lah yang kita akan buat untuk dokumentasi tu Okey, C, dokumentasi luaran. Okey, maklumat yang diperlukan oleh seorang pengguna seperti nama dan tujuan atur cara. Ni bukan nama orang nama atur cara tu. Dan tujuan atur cara. Yang kedua, keperluan sistem pengendalian, perkekasan dan perisian. Maksudnya pengguna kena ada apa untuk nak kendalikan lah sistem tu. Cikgu suka panggil sistem bila benda macam tu. Sistem. Okey, dan satu lagi cara penggunaan. Okey, last sekali pengitlakan. Menghasilkan dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran berdasarkan aspek-aspek penting yang dikenal pasti. Yang tadi inilah. Maksudnya dekat sini penyelesaian ataupun orang panggil apa? Model yang digunakan ialah menghasilkan dokumentasi dan dalaman dan dokumentasi luaran, penyelesaian akhir tu. The end.